Pada 10 Mac 1909, Perjanjian Inggeris-Siam telah ditandatangani pada 10 Mac 1909 antara Kerajaan Britain dan Kerajaan Siam, yang mana Kerajaan Siam telah mengambil keputusan untuk menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara kepada naungan British. Pada masa itu, terdapat beberapa terma perjanjian telah ditandatangani. Yang pertama, negeri-negeri Melayu Utara diserahkan kepada British. Tarikh penyerahan dalam tempoh 30 hari selepas ratifikasi pelantikan Suruhanjaya bercampur untuk persempadan negeri Siam dan Inggeris. Hutang awam wilayah diserahkan kepada Kerajaan Siam. Penghapusan bidang kuasa-kuasa British, hak rakyat British di Siam diiktiraf ratifikasi dalam tempoh 4 bulan. Perjanjian inilah yang telah menjadi titik tolak kepada penguasaan Kerajaan British ke atas tanah Melayu, khususnya di negeri Melayu Utara. Pada masa itu juga, kuasa-kuasa imperialis seperti Jerman, Amerika Syarikat, Rusia, Perancis telah giat meluaskan kuasa di wilayah utara. Frank Swettenham, Resident General negeri-negeri Melayu Bersekutu, telah menasihati kerajaan British untuk masuk campur bagi meluaskan pengaruhnya di negeri-negeri Melayu Utara. Negeri-negeri Melayu Utara ini kaya dengan hasil pertanian, khususnya hasil pertanian padi, yang memainkan peranan yang sangat penting untuk memberikan kelangsungan bekalan makanan kepada Empire British. Pada masa itu juga, negeri-negeri Melayu Utara ini terkenal dengan pembuatan kapal. Jadi Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan harus dikuasai. Pada masa itu juga, British ingin menguasai wilayah negeri-negeri utara ini disebabkan oleh kekejaman Siam terhadap masyarakat Melayu yang tinggal di sana. Atas dasar inilah menyebabkan Kerajaan British mengambil keputusan untuk meluaskan kuasa. Di samping itu juga, faktor penguasaan negeri-negeri Melayu Utara ini membolehkan British membina landasan kereta api dan telegraf yang menghubungkan Pulau Pinang ke India. Pada 1909, Wakil Penasihat Kewangan Amerika Syarikat yang dikenali sebagai E.H. Strobel telah bertemu dengan Putera Mahkota Deva Wangsa Trakar bagi membincangkan hasrat British untuk meluaskan kuasa British di negeri-negeri Melayu Utara. Pada masa itu, pada tahun 1909, perjanjian secara rasmi antara Putera Deva Wangsa dan Sir Ralph Bagehot telah ditandatangani, yang telah memuktamadkan perjanjian Inggeris-Siam yang dikenali sebagai Perjanjian Bangkok, yang mana negeri-negeri Melayu Utara diserahkan kepada penguasaan British. Jika sebelum ini negeri-negeri Melayu Utara di bawah Kerajaan Siam, tetapi akhirnya negeri-negeri Melayu Utara ini diserahkan kepada Kerajaan British. Penguasaan British ke atas negeri-negeri Melayu Utara ini telah menimbulkan banyak reaksi, khususnya kepada pemerintah Sultan. Misalnya, Sultan Abdul Hamid Kedah menyampaikan rasa tidak puas hati atas pelantikan George Maxwell sebagai penasihat di Kedah. Kemudian, berlakunya juga perasaan ketidakpuasan hati di Kelantan, iaitu Longseniks Sultan Muhammad keempat, yang mana J.S. Mason telah dilantik sebagai penasihat kepada Sultan, yang mana Sultan tidak puas hati kerana wilayah Tabal yang sepatutnya di negeri Kelantan diserahkan kepada Kerajaan Siam. Jadi keadaan inilah yang menimbulkan kemarahan. Di samping itu juga, reaksi turut berlaku dalam pemerintahan Kesultanan Perlis, yang mana Raja Syed Alwi juga telah menerima kehadiran Meadow Frost sebagai penasihat British pertama Kerajaan Perlis. Raja Syed Alwi juga tidak puas hati kerana sebahagian wilayah seperti Pulau Setul dan Teratau terletak di bawah naungan Kerajaan British. Juga marah. Sultan Terengganu, iaitu Sultan Zainal Abidin ketiga, menerima penasihat British, iaitu J.L. Humphreys. Sultan Abdul Hamid amat murka dengan perjanjian itu kerana Siam telah menggadaikan maruah Kerajaan Terengganu ini untuk diserahkan kepada Kerajaan British. Dan itulah serba sedikit reaksi yang telah dipamerkan oleh kesultanan negeri Melayu Utara bagi menunjukkan rasa tidak puas hati mereka terhadap perjanjian Inggeris-Siam yang telah menggadaikan negeri-negeri Melayu Utara.